Sihat semua. Harap semua sihat. Baik. Saya kira kita dah boleh mula, Ustaz, ya? Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas izinnya kita kembali dipertemukan lagi pada malam ini dalam majlis ilmu Kelab Sahabat Pencipta Al-Quran bersama-sama dengan pensyarah Universiti Islam Malaysia berkelulusan dalam bidang pengajian Islam dan hadis yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Az-Zahar Ibrahim Residi. Dan pada malam ini para jemaah sekalian akan dibawa untuk mentadabur surah Ibrahim pada muka surat 258 bersambung dengan ayat bermula dengan ayat 19. Betul. Ya, betul. Seperti sedia maklum, diingatkan para jemaah untuk mute-kan mikrofon dan off-kan kamera demi kelancaran majlis kita. Dan seterusnya saya serahkan majlis ilmu ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Az-Zahar. Silakan Ustaz. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Moderator. Kita mulakan insya-Allah dengan Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد. Alhamdulillah, terima kasih Puan Moderator dan seluruh jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat berhimpun sekali lagi dalam majlis ilmu yang mana kita akan meneruskan insya-Allah pembacaan kita dan tadabbur kita sedikit tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Taala dalam Al-Quran sejauh mana yang kita mampu untuk berusaha memahami ayat-ayat dan kehendak arahan Allah Subhanahu Taala di dalam Al-Quran insya-Allah. Dan kita teruskan dengan surah Ibrahim dengan ayat yang ke-19 dan 20 untuk kelompok ayat pertama yang disusun oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir yang bermula juga di muka surat 258, kalau tak silap saya 258 258 ayat ke-19 dan ke-20 surah Ibrahim yang diberi tajuk Dalilul Wahdaniyatillah, Dalilul Wahdaniyatillah wa wujudihi wa qudratihi ala ma'adil abdan. Yang mana dua ayat ini 19 dan 20 ini menunjukkan dalil atau petunjuk ataupun tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kewujudan serta kudrat ataupun kemampuan Allah Subhanahu wa taala ke atas semua makhluk, ke atas semua perkara. Dialah Tuhan yang menciptakan dan dialah Tuhan yang mentadbir dan dialah Tuhan, hanya satu Tuhan yang layak disembah oleh seluruh yakni makhluk yang ada di muka bumi ini. Dua ayat itu adalah ayat 19 dan 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata, adakah kamu tidak melihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya Tuhan yang menjadikan langit-langit dan bumi dengan kebenaran dan hikmah, dengan hak, dengan secara real, secara pasti, secara berhikmah. Yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalaulah dia nak hilangkan
dan nak ambil segala nikmat dan kejadian yang Allah dah jadikan dengan sebab kekufuran, dengan sebab maksiatnya manusia dan hamba Allah yang ada dekat muka bumi ini, wa ya'ti bi khalqin jadid, dan buat mari dengan makhluk ciptaan Allah SWT yang lain, maka Allah tidak ada masalah langsung. Kalau adakah kamu tidak melihat bahawa Allah SWT yang menjadikan langit dan bumi dengan kebenaran dan hikmah, dan kalau Allah SWT nak mengambil, nak menghilangkan ataupun nak menukarkan dengan makhluk yang lain, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan tidaklah perkara itu, tidaklah tindakan Allah SWT itu bagi Allah satu benda yang susah. Tidaklah satu benda yang susah bagi Allah SWT untuk menukarkan ataupun kalau kita nak kata, kalau Allah nak ambil ataupun tukar dunia yang kita hadapi, yang kita hidup di dalamnya ni, dengan segala cakrawala yang ada ni, kalau Allah nak tukar semuanya pun tidak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau Allah nak tukarkan dengan kedegilan manusia, dengan ingkar dan kufurnya manusia dan hamba Allah SWT ini, dengan arahan Allah SWT, kalau Allah nak tukarkan manusia itu dengan makhluk lain pun tidak ada masalah. Allah menjadikan dekat atas muka bumi ni yang kita tahu, makhluk yang mukallaf, terdiri daripada jin dan manusia, malaikat juga, dan kalau Allah SWT nak jadikan atas muka bumi ni makhluk lain selain daripada manusia untuk menggantikan tempat manusia yang banyak melakukan kezaliman, ini tidak menjadi satu masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini menunjukkan tentang wahdaniyah, tentang esanya Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan dan mentadbir alam ini, dan di sana terdapat ayat yang banyak menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala ini daripada kalau nak menghidupkan yang mati itu tak ada masalah, yang menghidupkan, yang mematikan yang hidup pun tak ada masalah. Dan Allah SWT juga telah menjadikan Adam daripada tidak ada apa-apa. Allah jadikan Adam dari tanah, Allah boleh jadikan Adam dari api, Allah boleh jadikan Adam dari apa-apa sahaja yang Allah nak jadikan, tetapi Allah memilih tanah untuk menjadikan ujian kepada hamba Allah yang lain seperti jin dan iblis pada ketika itu sebelum disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan Allah menjadikan kita, Adam itu dari tanah. Sekurang-kurangnya kita ada tahu cerita dan kisah kita yang asal usul kita ni dari tanah, untuk sekurang-kurangnya kita insaf dengan apa yang Allah dah uji kita dengan segala-gala bentuk ujian dan nikmat. Maka kalau kita tak tahu dan tidak sedar diri lagi, maknanya kita ni manusia yang perlu muhasabah sejauh-jauhnya supaya kita mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala dengan doa dan orang kata apa, rayuan kita kepada Allah SWT dengan segala bentuk orang kata apa, permintaan dan permohonan daripada kita. Maka jadilah manusia yang sentiasa memohon daripada Allah SWT, yang mana kita ni kena sedar kita ni fakir, kita ni lemah, kita ni dijadikan daripada tanah. Secara biologinya kita dijadikan daripada setitis air yang hina, mimma mahin. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahqaf contohnya, ayat 33 Allah sebut awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ay yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Al-Ahqaf Allah kata juga dalam ayat yang lain, yang ayat ini seumpama dengan ayat yang kita baca tadilah. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard, adakah kamu tidak melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang menjadikan langit dan bumi. Walam ya'ya bi khalqihin, dan dia tidak letih dan tidak penat untuk menjadikan segala benda yang dia dah jadikan, dan dia akan jadikan benda-benda yang dia akan jadikan berdasarkan qada dan qadar yang dia dah tulis dekat Lauh Mahfuz. Walam ya'ya bi khalqihin walam ya'ya bi khalqihin biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. Dia tidak letih untuk menjadikan orang kata apa, makhluk-makhluk yang diciptakan dengan qadir, dengan kekuasaan dan kemampuan dia, ala ay yuhyiyal mauta, untuk dia menghidupkan yang mati.
bala innahu ala kulli syai'in qadir, bahkan sesungguhnya dia ke atas setiap sesuatu itu maha berkuasa. Dan kita duk baca Yasin ayat 77 sampai 83 yang kita duk selalu baca tiap-tiap malam Jumaat dan sebagainya, di samping kita membaca surah Al-Kahfi seperti mana yang datang daripada dalam hadis yang sahih. Dalam surah Yasin juga terdapat ayat-ayat yang menceritakan tentang kekuasaan Allah SWT, kehebatan Allah SWT, yang mana Allah sebut dalam ayat yang ke-77 contohnya, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Kita boleh tengok terjemahan dia. Tidakkah manusia itu melihat sesungguhnya kami menjadikan manusia itu dari setitis air, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dan kami menjadikan contoh kepada manusia, wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Allah tanya, siapa yang menghidupkan, menjadikan tulang, tulang belulang ini? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah yang menjadikan, yang menghidupkannya itu adalah alladhi ansha'aha awwala marrah. Dialah Tuhan yang menjadikan manusia pada permulaan, itu yang menjadikan Adam alaihi salam, tok kita, Adam alaihi salam. Wa huwa bi kulli khalqin alim, dan dialah Allah SWT satu kuasa yang ke atas setiap ciptaan itu, dia maha mengetahui dengan apa yang dia ciptakan. Sampailah ayat yang ke-83 tu, ayat yang last sekali, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan ayat-ayat ini menceritakan tentang kekuasaan Allah SWT dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebenarnya menjadi dalil kepada kekuasaan Allah SWT, yang mana dia mampu untuk menjadikan segala perkara. Kalau dia mampu untuk menghidupkan yang mati, maka dia mampu untuk mematikan yang hidup. Dan dah banyak dah pun yang hidup dan banyak pun yang mati di hadapan mata kita. Kalau semoga dia menjadi kepada kita iktibar, menjadi pengajaran kepada kita. Dan orang kufar telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran mereka, dengan keingkaran mereka untuk memahami apa yang mereka sepatutnya faham. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka hati kita, melembutkan hati kita, memberikan kita keinsafan, memberikan kita faham tentang apa yang Allah jadikan di sekeliling kita untuk mendalilkan dan membuktikan tentang kekuasaan Allah SWT. Dan kita hanya Allah SWT lah yang kita esakan dan kita sembah, dan kita kembali kepada Allah SWT pada satu hari nanti. Dan hidup kita ini sepatutnya sentiasa ada pergantungan dengan Allah SWT kalau kita sentiasa faham dan insaf dengan apa yang Allah dah bagi kepada kita sehari-hari ini. Itulah nikmat yang Allah dah jadikan kepada kita, untuk kita supaya kita mengingati dan menginsafi kehidupan yang Allah jadikan kepada kita. Dan ayat yang ke-21, 22 dan ke-23 ini, yang seterusnya ayat 21, ayat 22 dan 23, yang mana Wahabah Zuhaili meletakkan tajuk Al-Hiwar Bainal Ashqiya Yaumal Azab wal Munazarah Bainal Syaitan wa Atba'ihi wa Dhafris Su'ada bil Jannah. Perbualan, dialog di antara orang-orang yang jahat, orang-orang yang kufar, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang banyak buat maksiat pada hari pembalasan, pada hari kiamat. Diletak kat sini Yaumul Azab, maknanya kat dalam neraka. Di sana dalam beberapa riwayat yang masyhur mengatakan hiwar ini, dialog ini berlaku dalam neraka sebenarnya. Dan juga wal munazarah baina syaitan. Munazarah ni seolah-olah macam perdebatan. Perdebatan. Yang pertama, hiwar bainal ashqiya, macam dialog di antara orang-orang jahat, orang-orang yang banyak buat maksiat, orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Dan juga munazarah baina syaitan wa atba'ihi, dan juga debate ataupun perdebatan, perhujahan di antara syaitan dan pengikut-pengikut syaitan di dalam neraka. Wa dhufrus su'ada bil jannah, dan kemenangan bagi orang-orang yang suada, yang mendapat kebahagiaan itu yang mana mereka duduk di dalam syurga. Tapi tiga ayat ni banyak cerita tentang dialog. Ayat yang panjang pada ayat 21 pun panjang, ayat 22 pun panjang, ayat yang ke-23 itu agak pendek sikit nak bagi conclusion, supaya kita faham bahawa banyaknya masalah di kalangan orang kufar, banyaknya masalah di kalangan orang yang buat banyak maksiat, dan
hadiah dan kemenangan bagi orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam ayat 21, 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Okey, kita tengok kat sini bila Allah sebut dalam ayat ni dia kata wabarazu lillahi jami'a. Wabarazu ni maknanya telah jelas. Telah jelas sekalian makhluk Allah SWT ini, telah jelas di hadapan Allah Subhanahu Taala ini semua yang fokus dekat semua orang dekat hari kiamat nanti semua orang, semua makhluk, semua yang mukallaf, faqala ad-du'afa, maka berkatalah orang-orang lemah. Berkatalah orang-orang lemah di kalangan orang-orang yang mengikut kata-kata kufar, mengikut kata-kata orang yang buat maksiat. Faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru, berkatalah orang-orang yang lemah yang mana mereka ini pengikut kepada orang-orang yang takabur, pengikut bagi orang-orang yang yakni kufar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna kunna lakum tab'a, sesungguhnya kami ini bagi kamu adalah pengikut. Mereka menyebut, mereka macam mengadu kepada orang yang mereka pernah ikut di atas muka bumi ini. Di kalangan orang-orang yang orang kata apa? Di kalangan orang-orang yang berbuat maksiat, di kalangan orang-orang yang kufar, di kalangan orang-orang yang ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala ini, di kalangan mereka ada orang-orang besar, ada pembesar-pembesar yang menjadi ikutan. Yang mana orang-orang yang lemah di kalangan orang-orang yang ingkar ini mengikut pembesar-pembesar ataupun ketua-ketua mereka yang juga ingkar. Boleh faham maksudnya orang beriman dia ada orang yang diikuti orang yang beriman, dia ada para asatidzah, para masyayikh, para guru yang diikut. Semoga kita ini menjadi guru ataupun dan juga menjadi pengikut kepada guru-guru dan masyayikh yang membawa kepada jalan yang benar. Maka di kalangan orang mukmin, di kalangan orang muslim ada orang-orang yang besar, orang-orang yang diikuti di kalangan para salafus salih, di kalangan para ulama, di kalangan para yakni orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan kemakmuran. Maka di kalangan orang-orang yang tidak baik juga ada ketua dan ada pengikutnya juga. Maka dialog dekat sini adalah dialog di kalangan orang-orang yang tidak bagus, orang-orang yang kufar, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang ingkar kepada ajaran Allah SWT dengan di antara orang-orang yang lemah yang mengikut dan dengan orang-orang yang diikuti dekat dunia dulu. Maksudnya orang-orang besar di kalangan mereka yang mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada kekufuran. Fahal antum mughnuna anna, depa minta claim, depa minta tolong.
Adakah kami dulu dekat dunia ikut kamu? Orang-orang yang lemah di kalangan mereka ini mengatakan kepada ketua-ketua mereka ni, dia kata kami ni dulu pengikut kamu. Inna kunna lakum taba'a fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Kamu tidak boleh ke elakkan ataupun bantu kami daripada tidak terkena dengan azab Allah SWT walaupun sikit. Sikit pun tak boleh ke nak tolong. Sedangkan kami dulu dekat dunia ni, kami duk ikut apa yang kamu bawa, apa yang kamu sogokkan, apa yang kamu umpankan, apa yang kamu bawa, dan orang kata apa, minta kami, maksudnya mengajak kami kepada kekufuran. Qalu, maka orang-orang yang besar-besar ni, orang-orang ketua-ketua, para kufar, para musyrikin, orang-orang yang buat maksiat ini mengatakan apa? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Dia berkata, kalaulah Allah memberi hidayah kepada kami, maka kami telah memberi hidayah kepada kamu. Maksudnya kami dah tolonglah kamu. Ini ayat melepas diri. Sedangkan kita semua tahu yang Allah dah bagi Quran, Allah dah utuskan Rasul, para Rasul dan para Anbiya. Sebelum Nabi Muhammad SAW dah ada di sana, dah di sana kitab-kitab yang Allah utuskan kepada para Anbiya dan para Rasul. Maka di sana ada ajakan-ajakan ataupun dakwah daripada kalangan Rasul, daripada kalangan Anbiya untuk semua mengikuti ajaran Allah SWT, mentauhidkan dan mengesakan Allah SWT. Dah clear, benda tu dah clear, tetapi kata-kata pembesar ataupun ketua-ketua di kalangan orang-orang yang jahat ini, orang-orang kufar ini adalah sebagai, bukan sebagai satu statement, tetapi satu alasan untuk mereka melepaskan diri, berlepas diri daripada pengikut-pengikut mereka di dunia. Apa yang mereka katakan? Itu satu. Yang kedua, mereka berlepas diri, satu. Yang kedua, sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Yang pertama, mereka bagi alasan melepas diri. Yang kedua, mereka ini, orang-orang pembesar-pembesar, orang kufar ini, yang menjadi ketua di dunia ni, mereka ini dah, orang kata apa, iktiraf ataupun dah mengaku, dah give up dah. Dan mereka kata apa? Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna. Sama aja kita ni kalau kita keluh kesah, gelisah, risau ke, takut ke, nervous ke apa ke, ataupun kita sabar. Sama ada kita ni keluh kesah, sama ada kita ni kelang kabut dan takut, ataupun kita ni sabar, malana min mahis. Kalau kita sabar pun tak guna dah sekarang ni. Kalau kita kelang kabut pun kita tak guna dah. Kalau dekat dunia dulu kita sabar dengan ujian Allah Taala, kita redha dengan Allah SWT, kita ikut apa yang Allah suruh, tak ada masalah. Kita ada habuan. Tapi pada hari kiamat di dalam neraka, maka ia tidak ada habuan apa-apa lagi. Kita keluh kesah ke, kita gelisah, kita takut, kita gabra ke apa ke, ataupun kita sabar, tidak ada apa-apa lagi manfaat kepada kita. Tak ada apa-apa dah. Tidak ada yang boleh membantu kita pun sebenarnya. Kita dah terkena dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, mereka bagi ayat melepaskan diri. Yang kedua, mereka sendiri dah orang kata apa, give up. Dah berputus asa dan dah memang tahu dah tak mampu nak buat apa-apa. Dan diikuti dengan ayat yang ke-22, apa pula yang terdapat dalam ayat yang ke-30, yang ke-22. Hiwar, al-munazarah. Ini debat ataupun penghujahan di antara syaitan dengan orang-orang yang mengikut syaitan sendiri. Tengok, yang pertama, orang-orang yang mengikut syaitan. Mereka juga ada hiwar, mereka juga ada dialog, ada deal, ada komunikasi di dalam selepas Allah dah tentukan mereka duduk di dalam neraka. Dan di samping itu juga berlaku juga debate di antara syaitan dengan orang-orang yang mengikut syaitan di dunia. Wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amr. Dan telah berkatalah syaitan selepas orang kata apa, selepas selesai perkara itu, maksudnya perkara hisab, yang mana Allah dah tentukan mereka duduk dalam neraka, Allah dah tentukan dah orang-orang mukmin dan muslim itu duduk di dalam syurga. Lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Selepas itu syaitan pun kata, sesungguhnya Allah dah bagi tahu dah. Allah dah bagi tahu dah, Allah dah bagi dah janji-janji yang benar. Allah dah bagi dah janji-janji yang pasti. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku juga bagi janji kepada kamu tapi aku mungkiri janji.
Tengok syaitan pun orang kata apa, declare bahawa Allah SWT telah menjanjikan dengan janji-janji yang benar. Ini kata-kata syaitan. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tapi aku juga dah berjanji kepada kamu dan aku dah mungkiri janji. Tengok macam mana syaitan. Dia pun tidak pada ketika itu tidak lagi nak kata dia betul ke tak. Sebab syaitan dari awal dia tahu dia salah. Dia kufur, iblis kufur pun sebab dia tahu dia salah, dia takabur, dia tidak patuh arahan Allah SWT, dan dia sendiri minta izin daripada Allah SWT untuk menyesatkan hamba-hamba Allah SWT. Dan Allah SWT mendengar izinnya juga syaitan itu buat kerja dia. Tetapi Allah SWT dengan izin dia juga telah memberikan, dengan kudrat dia juga, dengan pilihan iradah dia juga, dia telah mengajar kita, mengasuh kita, memimpin kita, memberi hidayah kepada kita. Maka segala-gala benda yang berlaku di atas muka bumi ini dengan izin Allah SWT. Tapi nak ceritanya syaitan sendiri mengiktiraf bahawa Allah SWT telah memberi janji yang benar. Walaupun perkara ni berlaku di hari kiamat. Kita belum lagi kiamat. Kita belum lagi mati pun, tetapi khabar ini Allah dah bagi tahu dekat kita supaya kita berhati-hati dan kita insaf dan kita ikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dialog ni akan berlaku pada hari kiamat, akan berlaku di dalam neraka. Maka kita kena tahu bahawa kalau ada je orang kata apa, ajakan-ajakan untuk tidak ikut apa yang Allah suruh buat, itu adalah ajakan syaitan. Itu adalah ajakan iblis. Itu adalah ajakan kepada kekufuran dan maksiat. Maka kita kena ingat dan kita kena minta daripada Allah SWT semoga kita terhindar daripada was-was ataupun ajakan-ajakan dan pujukan-pujukan syaitan dan la'natullah. Wa ma kana li alaikum min sultan. Aku tak boleh nak buat apa-apa dah kepada kamu, kata kamu. Sekarang ni dah tak boleh buat apa-apa dah. Sekarang ni tak boleh buat apa-apa dah. Allah dah tentukan kita duduk kat neraka. Kamu yang kufur, ingkar kepada ajaran Allah SWT, duduk dekat neraka. Yang mukmin dah memang dah masuk syurga dah. Ini cerita orang duduk dalam neraka dengan syaitan, iblis dan sebagainya dan pengikutnya. Illa an da'autukum fastajabtum li. Dulunya aku dah mengajak kamu, fastajabtum li. Allah letak kat sini huruf fa. Huruf fa ni maknanya bila ada ajakan kepada perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang menentang surahan Allah Ta'ala, manusia terus ikut dengan mudah. Tu dia kata, syaitan kata, illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali aku dulu telah mengajak kamu buat benda tak bagus lah, maksudnya ingkar kepada ajaran Allah Ta'ala, kekufuran dan sebagainya, fastajabtum li. Syaitan berhujah kepada dengan manusia yang mengikut dia. Maka jangan percaya kepada syaitan, jangan percaya kepada kemungkaran dan maksiat, sebab tidak ada orang kata apa, tidak ada tali yang boleh dipegang pun di dunia ataupun di akhirat nanti bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang yang buat maksiat. Sebab Allah dah tunjuk dah dekat sini bagaimana syaitan, bagaimana orang-orang besar yang kufur berlepas diri di hari kiamat dengan pengikut mereka. Fala talumuni. Kamu yang ikut, aku ajak dan kamu terus ikut. Syaitan kata, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan duk keji aku, jangan duk kecam aku, jangan duk cela aku, jangan duk kutuk aku, jangan salahkan aku. Syaitan kata, fala talumuni walumu anfusakum. Celalah diri kamu, salahkanlah diri kamu dengan sebab kamu mengikut kata-kataku. Itu dialog syaitan dengan pengikut syaitan dari kalangan manusia. Ma ana bimusrikhikum. Syaitan kata, aku ni bukan boleh buat apa pun dengan kamu, aku tak boleh jadi pembantu kamu, aku tidak boleh melepaskan kamu daripada siksaan api neraka dan balasan Allah SWT. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Dan kamu juga tak boleh nak bantu aku dah sekarang ni. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku ni dulu dah kufur lama dah. Dengan apa yang kamu telah mensyirikkan aku dengan Tuhanmu tu. Ini cerita tentang orang kufur, orang musyrik yang mana mensyirikkan di antara syaitan dengan Tuhan. Yang mana syaitan kata, aku ni dulu dah kufur dah. Kalau ikut terjemahan dalam Pimpinan Rahman, bagaimana dia terjemah?
dia terjemah, dia kata apa? Ayat yang ke-20, 22. Sesungguhnya dari dulu lagi aku telah kufur, ingkarkan perintah Tuhan yang kamu sekutukannya daku dengannya. Maksudnya syaitan sendiri dah bagi tahu dah, aku ni dah kufur dah. Sekarang ni bila kita baca Al-Quran, kita tengok syaitan sendiri mengaku yang dia tu dah kufur. Maka dengan itu kita kena menjauhkan diri daripada syaitan dan segala pujukan dan rayuan syaitan. Sebab syaitan sendiri mengaku bahawa dia telah kufur. Maka kita minta daripada Allah SWT supaya kita terhindar daripada kekufuran dan mengikut jalan syaitan. Inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala itu, azabun alim. Satu azab yang amat-amat pedih. Dekat sini, inna zalimina lahum azabun alim, bukan makna orang zalim yang membuat kejahatan kat atas manusia. Nak tunjukkan orang-orang yang bermaksud, orang-orang yang ingkar ajaran Allah Ta'ala, orang-orang yang mengikut syaitan, orang-orang yang kufur dengan Allah SWT, orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT. Dalam ayat yang lain Allah SWT kata apa? Allah kata apa? Allah kata inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik dan mempersekutukan Allah Ta'ala, sesungguhnya mempersekutukan Allah SWT itu satu kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Satu kesyirikan yang hebat, yang besar. Itulah di antara dialog yang berlaku di antara syaitan dengan pengikut-pengikut syaitan di dalam neraka. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihat, dan dimasukkan orang-orang yang beriman itu dan beramal salih itu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya air sungai yang mana mereka itu akan berada di dalam syurga khalidina fiha, selama-lamanya biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Tahiyyatuhum fiha salam, yang mana mereka ini sentiasa mendapat tahiyat, sentiasa mendapat greetings daripada para malaikat yang duduk di dalam syurga. Kita tengok beberapa beberapa perkara yang berkaitan dengan 3 ayat ini, yang mana kita ni di hari akhirat nanti, wa barazatil khalaiq kulluha barruha wa fajiruha, akan berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita ni baik ataupun jahat, sama ada orang-orang yang golongan baik ataupun golongan jahat, barruha wa fajiruha lillahi wahil qahar, di hadapan Allah SWT yang satu, yang esa, yang maha gagah, yang maha perkasa, di hadapan hakim dan penghakiman dan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Wajtama'u lahu fi makanin muttasi' la satira fiha. Duduk dekat satu tempat yang luas, dan tidak ada apa-apa halangan pun untuk Allah melihat kita satu-satu. Kita duduk dekat dunia ni pun, duduk dalam rumah, duduk dalam lubang apa pun, duduk dalam gua pun Allah nampak. Apatah lagi di hari akhirat esok, Allah bentangkan manusia, Allah bangkitkan manusia di padang mahsyar yang luas terbentang, yang mana tidak ada tutupan langsung pun. Khilafan li halid dunya haitsu yadhunnul kuffar wal usad anna Allah la yarahum. Berlainan dengan apa yang disangka oleh orang kufar dan orang-orang yang bermaksiat, bahawa sesungguhnya macamlah Allah itu tidak melihat mereka. Itu orang kata perkara yang akan berlaku di mahsyar nanti. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir rahimahullah, dia sebut dalam tafsirul Quranil Azim, dia kata, qala Ibnu Katsir, dia kata, wa zahir anna hadhihi al-muraja'ah ay al-hiwar fi an-nar, dia kata. Wa zahir anna hadhihi al-muraja'ah ay al-hiwar fi an-nar, dia kata. Secara zahirnya, dia kata, yang kita dapat fahami tentang hiwar, tentang dialog yang disebutkan di dalam ayat 21 tadi ni, sebenarnya hiwar ini berlaku dalam neraka, bukan waktu lain. Dia berlaku di dalam neraka. Dalam ayat tadi disebut apa? Disebut selepas lamma qudiyal amr, selepas selesainya perkara itu, selepas selesainya hisab, selepas selesainya penempatan. Kita nanti ingat, kita bukan balik dari belajar, bukan lepas dapat kerja aja, ataupun lepas kita training ataupun kursus saja kita akan ada placement atau penempatan dekat hari akhirat esok. Ingat, kita ada orang kata apa, satu penempatan tetap dan kekal. Kita sekarang duduk kat sini, duduk dekat dunia, kadang-kadang kita kerja dekat sini, kadang-kadang kita kena pindahkan dekat sana, kita kena pindahkan jauh, kita kena mengembara, kita kena tinggal. Kadang-kadang ramai juga yang ada PJJ, duduk asing-asing jauh lagi suami dan isteri.
yang terpisah 2-3 tahun lebih pun ada. Contohnya yang ditakdirkan mendapat suami tentera dan sebagainya, memang ujian bagi mereka supaya mereka terus kuat dan mendapat keberkatan daripada Allah Taala. Allah pelihara mereka dan suami-suami mereka yang duduk berjauhan. Susah ujian kita dekat dunia, tetapi balik lepas pencen, ada yang pencen lambat, ada yang pencen awal, maka penempatan kita dekat dunia ni barulah satu bentuk ujian yang kita kena hadapi. Tetapi di hadapan Allah SWT, selepas berlakunya hisab dan penghakiman di hadapan Allah SWT, maka selepas itu berlakulah penempatan yang kekal abadi. Kecualilah penempatan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Orang-orang Islam, orang-orang mukmin ada iman di dalam hati mereka, tetapi mereka buat maksiat, timbangan amalnya kurang daripada timbangan kejahatannya, maka na'udzubillah mereka akan dimasukkan dalam neraka sekejap mengikut kadar azab yang mereka akan hadapi. Na'udzubillah, kita minta kita dijauhkan daripada azab api neraka. Allahu Akbar. Maka selepas itu mereka akan dimasukkan dalam syurga dengan sebab mereka ada benih iman, mereka ada iman, mereka ada tauhid kepada Allah SWT dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Maka selepas berlakunya hisab ini, maka selepas adanya penempatan orang-orang kufar di dalam neraka, akan hidup di dalam neraka selama-lamanya ni, Ibnu Katsir dia kata mereka akan ada dialog ni. Dialog yang disebutkan di dalam Al-Quran ayat 21 ini adalah dialog yang berlaku di antara orang kufar dengan ketua-ketua mereka, dan juga munazarah di antara syaitan dan pengikut syaitan di dunia. Yang mana di sana ada juga ayat lain yang Allah sebut di dalam surah Ghafir, contohnya ayat 47 dan 48. Allah kata, wa idh yatahajjuna fin nar fayaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Ayat ni diulang dekat tempat lain juga, inna kunna lakum tab'a. Dialog ini di dalam ayat yang dekat surah Ghafir pun ada juga, surah Ibrahim ada, surah Ghafir ada. Bila mereka ini yatahajjun, mereka berhujah di dalam neraka. Itu sebab kena faham ada ayat kaedah tafsir Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu ditafsir, bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu difahami dan ditafsir, mengikut rankingnya adalah ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran. Ini biasa ulama' bila nak faham ayat Quran, mereka akan lihat ayat-ayat Quran yang lain. Ada tak ayat-ayat Quran yang lain ini menasahkan ke, mentafsirkan ke, ataupun membantu untuk memahami ayat-ayat lain. Ayat-ayat Al-Quran, mentafsirkan ayat Al-Quran berada di ranking yang pertama, bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan dan difahami. Kemudian datanglah tafsiran ayat Quran menggunakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu datanglah dengan tafsiran-tafsiran bahasa, dari segi bahasa dan keadaan konteks setempat, asbabun nuzul, sebab turun ayat dan sebagainya, supaya konteks ayat Al-Quran dan arahan Allah SWT dalam Al-Quran itu difahami secara betul dan tepat. Di dalam surah Ghafir ni Allah sebut sekali lagi, fa yaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru, berkatalah orang-orang yang lemah di kalangan orang-orang kufar itu terhadap orang-orang yang pembesar-pembesar mereka dekat dunia, mereka ikut itu, inna kunna lakum tab'a. Kami juga dulu menjadi pengikut kamu. Fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Adakah kamu tidak mampu untuk mengelakkan kami ataupun mengurangkan sedikit daripada kami, mengelakkan kami daripada terkena siksaan dekat neraka ini? Lepas tu dalam ayat yang lain, dalam surah Al-A'raf contohnya, dalam surah Al-Ahzab contohnya, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Dalam surah Al-Ahzab ayat 76, ayat 67 dan 68. Allah kata apa? Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah taat kepada ketua-ketua kami, pembesar-pembesar kami, tetapi mereka menyesatkan kami jalan, mereka menunjukkan kami jalan yang sesat. Itu sebab kita kena tengok. Itu sebab dekat sana hadis Nabi kata apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk Allah SWT dalam bab maksiat kepada Allah SWT. Tak kiralah dia tu raja, tak kiralah dia tu pembesar mana pun, tak kiralah dia tu siapa.
tetapi dalam bab melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, kekufuran kepada Allah Ta'ala, kita tak boleh ikut. Kita tak boleh ikut dan kita kena tinggalkan arah-arah mereka. Semoga Allah menjaga iman dan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Rabbana atihim di'afain minal azab wal'anhum la'nan kabira. Dan pada ketika itu orang-orang yang mengikut pembesar-pembesar dekat dunia, yang mereka juga menyesatkan pengikut-pengikut mereka dalam kalangan orang yang daif ini, orang yang lemah ini, dan orang kata apa? Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah mereka ni azab 2 kali ganda, wal'anhum la'nan kabira. Macam balas dendam jugalah, minta ke Allah, mereka dah dulu dah sesatkan aku, sekarang ni ya Allah sesat, maksudnya bagilah mereka, seksalah mereka dengan seksaan yang berganda-ganda, berganda-ganda. Sekali ganda, dia kata dhi'afain, sekali ganda lagi, bagi 2 double. Kami dapat seksa juga, yang puak-puak yang kami duk ikut dekat dunia ni bagi depa double. Tapi Allah tak sebutlah dekat sini Allah tunaikan ke tak. Ini cerita mereka minta selepas mereka dekat dalam neraka, wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan kelaknatan yang besar sebab mereka ni dah sesatkan kami. Itu sebab siapa-siapa yang ada kuasa, siapa-siapa yang dapat jawatan, jaga-jaga. Walaupun kita tak sedar kadang-kadang bila kita tak berdakwah kepada Allah Ta'ala, tidak mengajak benda-benda yang elok, orang ikut apa yang kita buat secara tidak elok, kita buat benda yang tidak elok, orang lain ikut, mereka nanti akan claim dekat kita, mereka nanti akan berdoa, walaupun orang kata apa, pada ketika itu masing-masing dah dihukum oleh Allah Ta'ala, tetapi nak ceritanya kita menjadi sebab kepada orang kufur, bagaimana Allah nak orang kata apa, bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang sentiasa menyesatkan orang, maka Allah Ta'ala akan menyeksa mereka dengan sebab itu. Sesungguhnya nak bagi tahu bahawa di sana terdapat dialog, di sana terdapat penghujahan di antara orang-orang kufar, orang-orang yang kufar yang lemah, yang mengikut orang-orang yang besar dekat dunia. Mereka tidak terlepas daripada siksaan Allah Ta'ala selepas mereka dihisap. Tetapi dialog-dialog ini supaya dapat memberi keinsafan kepada kita yang hidup di dunia sekarang ini. Okay? Dan syaitan telah memberitahu di dalam ayat tadi bahawa mereka telah memberi janji yang palsu. Maka syaitan juga mengatakan, aku telah beri janji kepada kamu tetapi aku telah memungkiri janji itu. Maka kita kena sedar betul-betul bahawa kita kena ikut ayat Allah SWT, kita kena ikut hadis Nabi supaya kita tidak ikut syaitan. Dalam surah An-Nisa ayat 120, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Mereka telah menjanjikan kepada manusia, memberi harapan kepada manusia, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah syaitan itu menjanjikan sesuatu kepada manusia itu kecuali ghururan, kecuali benda-benda yang menipu, yang tidak benar. Dia banyak pengajaran dekat dalam ni, tahiyyatuhumul malaika bisalam biizni rabbihim. Maka selepas itu ayat yang ke-22, dalam ayat yang ke-22 Allah sebut, ayat ke-23 Allah sebut tentang bagaimana kehidupan orang-orang dekat dalam syurga. Kita duduk dekat dunia ni, itu sebab di antara perkara yang Nabi yang orang kata apa, anjurkan dekat dunia ni, afsyus salam, bagi salam, bagi greetings, tanya khabar dan sebagainya. Mulakan dengan assalamualaikum, doa kita kepada saudara-saudara kita dengan selamat dan sejahtera. Nak ceritanya inilah kehidupan orang-orang dekat dalam syurga, yang mana mereka ini bukan mendapat salam, bukan mendapat greetings, bukan mendapat doa kesejahteraan daripada kalangan ahli syurga di kalangan manusia saja, tetapi mereka ini mendapat doa dan kesejahteraan, daripada malaikat. Allah kata dalam surah Az-Zumar ayat 73, dia kata hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Bila mereka itu sehinggalah mereka itu datang kepada syurga, wa futihat abwabuha, dan pintu-pintu syurga itu telah dibuka, wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah penghuni syurga pada ketika itu, salamun alaikum, welcome, bagi salam kepada orang-orang yang nak masuk ke dalam syurga. Dalam surah Ar-Ra'd juga ayat 23 dan 24 Allah kata apa, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin
salamun alaikum, dan para malaikat memasuki ke dalam syurga itu, ke atas mereka itu dalam melalui pintu-pintu yang ada dekat syurga itu. Salamun alaikum, memberi salam kepada mereka. Ini satu pengiktirafan, satu penghormatan daripada para malaikat kepada penghuni syurga. Maka kita doa kepada Allah SWT, semoga kita tergolong dalam penghuni syurga yang akan mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dapat pengiktirafan daripada para penghuni syurga. Semoga itu menjadi satu ganjaran yang tidak terhingga kepada kita yang beriman dengan Allah SWT, mengikut dan patuh setiap ajaran Allah SWT, dan meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berganjak kepada ayat ke-24, ayat ke-25 dan 26 dan 27, yang mana Wahbah Zuhaili dia memberi tajuk kepada kumpulan ayat ini, mithalul kalimatut tayyibah minas su'ada wa mithalul kalimatil khabithah minal ashqiya. Perbandingan kata-kata ataupun kalimah yang baik dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang patuh kepada ajaran Allah SWT, dan perumpamaan dan misal kata-kata yang jahat, kata-kata yang buruk dari kalangan orang-orang yang ashqiya, orang-orang yang orang kata apa, tidak bahagia, orang-orang yang mendapat balasan tidak baik di akhirat nanti. Allah kata apa dalam ayat-ayat ini? Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah kata apa? Adakah kamu tidak melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan? Daraballahu mathala. Orang belajar Arab, saya dah sebut dah sebelum ni, kalau kalimah daraba ini digunakan dalam ayat yang di-pair dengan mathala, maknanya bukan makna pukul, tetapi Allah membuat perumpamaan. Adakah kamu tidak melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membuat perumpamaan di antara kata-kata tayyibah, kata-kata yang baik-baik, kalimah-kalimah mukmin, kalimah-kalimah patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalimah-kalimah itu kasyajaratin tayyibah, seperti mana pokok yang bagus, pokok yang baik, pokok yang banyak memberi manfaat. Asluha thabitun. Asluha thabitun. Apa makna dia asluha thabitun? Dia punya pangkal pokok, dia punya tunjang akar itu thabit, kukuh, kekal. Wafa, ya, maksudnya mantap, maksudnya kukuh, teguh. Itulah akar ataupun batang pokok yang digambarkan dengan kalimah tayyibah, kata-kata yang baik, kata-kata yang mukmin, kata-kata orang mukmin, kata-kata orang muslim yang patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa far'uha fis sama', dan juga selepas disebut tentang perumpamaan bahawa pokok, akar tunjangnya itu sabit, kekal, kukuh, wa far'uha fis sama', yang menggambarkan juga pokok itu sihat, pokok itu bagus adalah bukan sahaja akar itu sahaja yang kukuh, yang kuat, yang orang kata apa, yang orang kata apa, yang kemas, yang terpasak di bumi, tetapi juga wa far'uha fis sama', dan juga dahan-dahannya, daun-daunnya, buah-buahnya menjulang ke langit, menunjukkan sihat dan bagusnya pokok itu. Kalau kita tanam pokok, kalau kita tengok kering je kan, nampak macam batang besar tetapi daunnya tak banyak, itu menunjukkan pokok itu tidak subur, ataupun daunnya kuning, ataupun pokoknya tidak tinggi, maka itu menunjukkan pokok itu tidak berapa bagus, walaupun akarnya, walaupun batang pokoknya masih kuat. Tapi itu perumpamaan, dia ada package perumpamaan yang Allah sebut.
tu'ti ukulaha. Kalau ikut bacaan riwayat Warsh daripada Nafi' ataupun Qalun daripada Nafi', dia baca tu'ti uklaha. Tu'ti uklaha. Yang mana nak ceritanya juga di antara sifat ataupun kriteria pokok yang bagus itu juga adalah apa? Tu'ti ukulaha. Memberi, pokok ini mampu memberi, mengeluarkan hasil kullahinin biizni rabbiha. Mampu mengeluarkan buah, mampu memberi manfaat, mampu mengeluarkan hasil setiap masa yang orang kata apa, yang ditetapkan bagi pokok-pokok itu biizni rabbiha. Sebab setiap pokok dia ada pokok yang bermusim, ada pokok yang tidak bermusim, ada pokok yang tidak ada buah untuk dikeluarkan tetapi orang ambil manfaat daripada daunnya, batangnya contohnya kan. Ataupun pokok itu tidak ada apa-apa manfaat semasa dia hidup tetapi bila ditebang orang buat papan, orang buat kayu untuk dibuat rumah dan sebagainya. Maka nak bagi tahu bahawa pokok yang bagus itu di antara ciri-cirinya juga adalah mampu memberi manfaat, mampu memberi hasil bila mana datang masa untuk dituai hasilnya itu. Dengan izin Tuhannya juga. Dengan izin Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Bukan sebab pokok itu berkuasa memberikan hasil. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah bagi perumpamaan ini kepada manusia semoga mereka ingat dan sedar dan faham. Sebab mengikut kata-kata Allah, mengikut arahan Allah SWT itu satu benda yang akidah, satu pegangan di dalam hati, satu benda yang perlu ada orang kata petunjangnya di dalam hati, di dalam keyakinan kita sehingga kita beriman dan beramal soleh mengikut kerangka pengamalan Islam yang diajarkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW di dalam sunnah-sunnahnya yang sahih. Maka perumpamaan ini diberikan oleh Allah SWT supaya manusia faham. Kalau tak bagi perumpamaan, Allah suruh je ikut apa yang Allah suruh buat, sebenarnya kita dah kena ikut dah, tetapi untuk membantu lagi manusia memahami perkara ini, memahami kata-kata tauhid, memahami akidah yang benar, yang perlu diikut oleh setiap manusia yang dijadikan oleh Allah SWT itu, Allah membuat pembandingan dengan benda-benda yang mampu dilihat oleh manusia. Lepas tu Allah sebut apa lagi? Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimah yang tidak baik, kalimah kufur, kalimah keingkaran kepada Allah SWT dan kesyirikan kepada Allah SWT itu seperti mana pokok yang teruk, pokok yang buruk, pokok yang jahat sifatnya. Ujtussat min fawqil ard, yang mana sifatnya itu tidak kekal, tidak kuat, pasaknya tidak kuat, akarnya tidak kuat mencengkam ke bumi, maka dengan mudah pokok itu dicabut. Perumpamaan ini kita dapat tengok dekat atas muka bumi ni, ada pokok yang tunjangnya dalam, ada pokok yang akar rambu, yang apa dia panggil akar rambut, akar serabut ke apa, Allah lupa dah saya nak sebut tentang istilah itu. Maka ada jenis-jenis akarnya itu. Maka ada jenis akar yang mudah dicabut, ada yang jenis akarnya kalau kita cabut pokok tu susah. Maka perumpamaan pokok yang tidak bagus ini adalah akar yang senang tercabut daripada tanah. Maksudnya dia tidak kuat, terpasak di dalam tanah. Apa lagi yang Allah gambarkan tentang ciri-ciri pokok yang tidak bagus itu? Malaha min qarar. Maka dia tidak kekal di atas muka bumi. Maksudnya ciri-ciri yang ketiga ini pelengkap kepada ciri-ciri yang kedua, iaitu bila dia senang dicabut maka dia tidak kekal di atas muka bumi dan pasaknya tidak kuat untuk berdiri dan tegap di atas bumi, tidak mempunyai hujah yang kuat. Allah sebut lagi dalam ayat yang ke-27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menguatkan orang beriman itu dengan qaul sabit, dengan kata-kata yang kukuh, kata-kata yang kuat di dunia dan di akhirat, dekat kehidupan dunia dan dekat kehidupan di akhirat. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan berbuat apa yang dia nak buat berdasarkan keadilan, sifat keadilan, berdasarkan sifat hikmah, berdasarkan sifat baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka di dalam ayat ini kita tengok
Allah bila Allah membandingkan itu, nak cerita kat sini, ba'da ayyubayyin Allah Ta'ala ahwal al-ashqiya, bila Allah cerita tentang keadaan-keadaan orang-orang yang tidak bagus dekat akhirat nanti, Allah ceritakan tentang keadaan orang-orang beriman masuk dalam syurga dan sebagainya. Tidak cukup dengan itu, Allah datangkan dengan pembandingan yang mana supaya ianya menjadi gambaran yang jelas di hadapan mata manusia, di hadapan mata hamba Allah SWT untuk terus memilih jalan Allah Ta'ala, terus memilih akidah Islam yang betul. Bila Allah menggambarkan kata-kata keimanan dan Islam itu dengan satu pokok yang baik, dengan satu pokok yang bagus, yang mana dia mempunyai 4 ciri. Kalau kita tengok pokok, gambaran perbandingan pokok yang bagus dengan pokok yang tidak bagus, itu perbandingan di antara kalimah tayyibah dengan kalimah kufur itu, yang bagus itu Allah letak 4 ciri-ciri. Yang tidak bagus itu Allah letak 3 ciri-ciri. Kita tengok apa ciri-ciri pokok yang bagus. Yang pertama dia kata, kaunutil kasyajarah tayyibah. Pokok yang bagus. Pokok yang bagus, pemandangan yang bagus, bentuk yang bagus, bau yang bagus, buah yang bagus. Kalau ikut pendapat para ulama tentang apa bentuk pokok yang bagus itu dekat tanah Arab tu adalah pokok nakhlah, pokok kurma. Wa tayyibatul manfaah, maksudnya bagus manfaatnya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, asluha thabitun ay rasikh. Maksudnya sifat yang kedua adalah tunjangnya itu, pokoknya itu kukuh, kekal dan kuat, berpasak di atas bumi dan susah nak tercabut. Sifat yang ketiga, wa far'uha fis sama. Maksudnya bila sebut tentang pokok yang sempurna itu, pokok yang mempunyai cabang-cabang yang kuat-kuat, daun yang rimbun, ada buah lagi, ada hasilnya lagi. Lepas tu yang sifat yang keempat itu, hasilnya itu tu'ti uklaha kullahin. Maka hasilnya itu memberi manfaat kepada manusia untuk menjadi orang kata membantu manusia untuk terus hidup dalam kelangsungan hidupnya dengan banyaknya manfaat pokok yang digambarkan oleh Allah SWT. Maka diriwayatkan oleh daripada Ibn Abbas bahawa kalimah tayyibah itu juga selain daripada kalimah tayyibah itu adalah qaul la ilaha illallah. Apa maksud kalimah tayyibah tadi dalam ayat tadi? Adalah qaul la ilaha illallah. Maksudnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa anna syajarata tayyibah hiya nakhlah. Tadi Allah bandingkan kalimah tayyibah itu, kalimah yang baik itu dengan syajarah tayyibah, pokok yang baik. Kalimah tayyibah itu adalah qaul la ilaha illallah, adalah kata-kata atau frasa la ilaha illallah, dan pokok yang baik itu adalah pokok kurma. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa ia adalah pokok kurma, yang juga diriwayatkan oleh Anas dan Ibn Umar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini ada satu hadis yang saya nak kongsikan dengan para jemaah, yang mana ia berkaitan dengan bagaimana syajaratut tayyibah, pokok yang bagus itu diterjemahkan dan ditafsirkan adalah berdasarkan hadis-hadis yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis Ibn Umar. Ibn Umar ini anak Umar Al-Khattab. Hadis Ibn Umar yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, dia kata apa? Qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala akhbiruni an syajaratin tushbihu ar-rajul al-muslim aw kar-rajul al-muslim la yatahat waraquha sayfan wala shita'an wa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Qala Ibn Umar fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah wa ra'aitu Abu Bakr wa Umar la yatakallaman fakarihtu an atakallam falamma lam yaqulu syai'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Bukhari, ada dalam kitab Bukhari. Ibn Umar dia kata apa? Kami ni duduk sama-sama dengan Rasulullah SAW. Kami ni duduk dalam satu majlis lah. Kunna 'inda Rasulullah SAW. Kami duduk dengan Rasulullah SAW. Maknanya bersama-sama kami itu, bersama-sama aku dan Rasulullah SAW itu ada orang lain jugalah. Nanti kita tengok siapa di antara orang-orang itu. Faqala, dan Nabi pun dia kata apa? Dia kata akhbiruni an syajaratin tushbihur rajul. Saya selalu sebut dalam kita belajar kitab Al-Azkar pun, Nabi sebenarnya selalu tanya
Bila ditanya tu kadang-kadang dia bukan tunggu jawapan daripada para sahabat, dan sahabat pun tidak semestinya kena jawab apa yang Rasulullah SAW tanya, sebab kadang-kadang tanya itu adalah sama ada dia nak mengajar ataupun pertanyaan yang memang orang dah tahu dah jawapan dia, untuk mengingatkan sahaja. Maka di sini Nabi tanya, akhbiruni an syajaratin tushbihur rajul al-muslim. Ceritakanlah kepada aku, dia sebut kepada orang-orang yang berada di sekeliling dia pada ketika itu. Memang saya selalu sebut para sahabat selalu duduk dengan Nabi, Nabi mengajarkan, Nabi menasihati tentang kehidupan dan syariat dan sebagainya. Maka Nabi kata, ceritakanlah kepada aku, bagi tahu dekat aku, dia kata, dengan tentang satu pokok yang mana dia ini perumpamaannya sama macam seorang lelaki Muslim. Sama macam seorang lelaki Muslim, yang mana la yatahat waraquha, yang mana daunnya tidak gugur, tidak kering, tidak rosak, saifan wala syitaan, walaupun pada musim panas ataupun musim sejuk. Makna dekat sini bukanlah musim panas, musim sejuk je ada dekat negara Arab itu. Negara Arab itu macam setengah negara dia ada 4 musim. Maksudnya dia ada musim luruh, dia ada musim bunga dia, tetapi untuk memendekkan orang kata apa ayat, dan orang faham bila ada musim panas dan musim sejuk, dia akan ada juga musim luruh dengan musim gugur. Tidak luruh dan tidak rosak daun itu walaupun musim panas ataupun musim sejuk. Wa tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha, dan dia pokok ini juga mampu untuk memberi hasil, memberi makanan, memberi manfaat kepada manusia bila mana ia diizinkan oleh Allah Taala pada setiap musim mengikut kaedah yang mengikut jenis-jenis pokoknya. Qala Ibnu Umar pada ketika ini dia kata apa? Fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Dia kata, aku ada dalam hati aku pada ketika itu, pokok tu pokok kurma yang Nabi tanya tu. Sebab Nabi tanya, ada tak pokok yang macam orang Muslim? Maksudnya orang Muslim ni kan memberi manfaat kepada orang lain. Dia punya akidah kukuh, akidah dia orang kata apa, rasikh. Maksudnya tetap, akidah dia kuat dan keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Boleh membantu dan memberi manfaat kepada orang lain. Ada tak jenis pokok macam tu? Dan Ibnu Umar dia kata apa? Aku rasa itu pokok kurma, dia kata. Tapi Ibnu Umar tak cakap Ibnu Umar tak kata, dia kata fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Dia kata ada dekat hati aku ni, ada yang dalam fikiran aku ni benda tu pokok kurma. Tapi dia kata wa raaitu Abu Bakar wa Umar la yatakallaman. Maknanya dalam majlis itu ada ayah dia. Ada Abu Bakar yang pertama dan ada Umar, ada ayah dia. Maksudnya pada ketika ini Abdullah ni, Ibnu Umar ni kecil lagi masa ni, ataupun muda lagi. Dalam majlis itu ada ayah dia ikut ayah dia lah, dia ikut ayah dia kan, jumpa Nabi dan sebagainya, berbincang tentang agama dan sebagainya. Dan dia kata, aku tengok Abu Bakar dengan Umar, ayah dia tak cakap pun. Bila Nabi tanya macam tu, Abu Bakar dan Umar tak cakap pun. Fakaritu an atakallam, dan aku tak suka nak bercakap. Nampak tak apa dia dekat situ? Bukan dia tak tahu jawapan, bukan dia tak tahu nak cuba ke apa ke, tapi tengok macam mana seorang anak hormat kepada ayah dia. Seorang budak muda, remaja hormat kepada orang tua. Dan dia pun tahu bagi Nabi bertanya tentang satu perkara yang bukanlah satu perkara yang hukum hakam yang perlu kepada jawapan, yang perlu di-execute ataupun perlu dilaksanakan pada ketika itu. Ini perbincangan mengambil iktibar daripada kehidupan manusia dan akidah seorang Muslim itu kan. Maka nak ceritanya Ibnu Umar, Abdullah dia tak cakap. Dia kata raaitu Abu Bakar wa Umar la yatakallam. Aku tengok Abu Bakar dan Umar, itu ayah dia, tak bercakap, tak jawab apa yang Nabi tanya tu, diam. Dan dia pun tak kata, dan kita pun tak kata Abu Bakar dan Umar tak tahu, mungkin nak tunggu orang lain jawab ke apa ke, wallahu alam. Tetapi nak ceritanya tengok macam tu adab Ibnu Umar pada ketika itu kecil, dia tak suka nak bercakap. Dia kata fakari tu nak takallam, dan aku tak suka nak cakap dalam keadaan macam tu. Itu sebab kita dalam majlis-majlis ilmu dia kena ada adab. Boleh tanya, tak ada masalah, tapi nak ceritanya ini antara adab yang diajar, yang ditunjukkan oleh Ibnu Umar di dalam majlis yang ada ayah dia. Kalau dia menjawab dan ayah dia tak menjawab, nanti orang lain kata apa pula, anak tahu daripada ayah ke? Anak budak ni lebih tahu daripada Abu Bakar ke, sahabat Nabi yang dah lama ni, yang menjadikan orang yang pertama menerima Islam? Takkanlah budak ni lebih pandai daripada Abu Bakar dan lebih pandai daripada ayah dia? Tengok dekat mana consequences dia, maksudnya dekat mana dia punya implikasi. Dan hasil daripada adab ni kita boleh tiru. Maksudnya kita kena beradab di hadapan orang tua-tua dan sebagainya. Kecualilah
soalan itu memerlukan kepada satu jawapan yang memerlukan kepada tindakan yang segera dan berkisar kepada isu-isu hukum yang penting, isu hidup dan mati dan sebagainya. Tengok bila dia kata aku rasa benda tu pokok kurma, dah ada dalam hati aku itu pokok kurma, tapi aku tengok Abu Bakar dengan Umar tak cakap dan aku tak suka nak cakap. Dan bila Nabi tengok falamma lam yaqulu syai'an, dan bila Nabi tengok depa ni tak cakap, maksudnya yang datang pada majlis itu tak bercakap dan tak berjawab apa-apa, Nabi pun dia kata apa? Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab balik pertanyaan dia tu, hiyan nakhlah. Maksudnya itulah pokok kurma. Nak ceritanya perbandingan orang kata apa, seorang rajul, seorang yang muslim itu dengan pokok yang macam muslim itu adalah pokok apa? Pokok kurma. Sebab pokok kurma ni dia banyak manfaat dia banyak khasiat dia banyak bagi kebajikan dan kebaikan kepada orang Arab pada ketika itu. Maka perumpamaan itu amat sesuai sekali untuk digambarkan dan diberikan kepada orang-orang Arab ketika itu untuk memahami perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara yang berkaitan dengan kehidupan seorang muslim. Dan ciri-ciri, saya kena berhenti dah ke ni? Ya Allah, tak sedar dah ni. Saya kena berhenti dah ke? Ke saya bagi saya 5 minit, saya nak perhabiskan sikit lagi? Okay, boleh. Silakan. Boleh okey. Jadi perumpamaan pula di antara kalimah khabithah, perkataan kalimah kufur, kalimah khabithah, kalimah yang jijik, kalimah yang teruk ini, yang kalimah yang tidak bagus ini dengan pokok yang khabithah, dengan pokok yang tidak baik ini, diriwayatkan fi marawa secara marfu' daripada Abi Hatim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ia adalah satu pokok yang namanya dalam bahasa Arab Hanzalah. Pokok Hanzalah ni kalau saya hari tadi tengok juga apa makna Hanzalah ni, dia pokok, dia macam buah tembikai tapi dia panggil, kalau terjemah dalam bahasa Melayu dia panggil watermelon je. Maksudnya tembikai yang kita makan tu lah, tetapi nak ceritanya pokok itu pokok yang tidak bagus. Maka bila terjemah ke dalam bahasa Inggeris, dia terjemah balik dengan bitter melon. Maksudnya pokok macam pokok tembikai, satu tumbuhan yang buahnya macam buah tembikai tetapi isinya pahit. Makanya pokok ni tak memberi manfaat apa-apa pun kepada orang Arab pada ketika itu, pada manusia ketika itu, tak bagi apa-apa manfaat. Dan dia tergambar dengan ciri-cirinya yang tiga tadi, bahawa dia adalah pokok yang innaha khabithah, pokok yang tidak bagus, rasa pun tidak bagus, memberi mudarat, bau pun tidak bagus. Ada juga riwayat yang mengatakan pokok itu adalah pokok saum, pokok yang memberi bau yang tidak bagus, tetapi saum ini memberi manfaat. Jadi itu sebab ulama pergi kepada mengatakan ia adalah hanzalah, itu pokok yang tidak memberi manfaat, pokok yang baunya teruk dan sebagainya. Ada yang kata pokok yang berduri, maka itu satu gambaran pokok yang tidak bagus. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua pokok yang tidak bagus ini adalah ujtusat min fawqil ard, senang tercabut daripada tanah. Senang tercabut daripada tanah. Maksudnya jenis akar yang mudah tercabut daripada tanah, tidak ada akar yang panjang, tidak ada akar tunjang, dan akar-akarnya kecil-kecil saja yang memudahkan ia tercabut daripada tanah. Ma laha min qarar, ai laisa laha istiqrar. Maka jenis pokok yang mudah tercabut daripada tanah ni, ciri yang ketiganya pula adalah dia tidak akan kekal di atas tanah, dia tidak mempunyai orang kata sifat kekuatan yang boleh dicontohi oleh manusia. Maka itulah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Islam, supaya kita ini sentiasa mengikut kata-kata keimanan, mengikut tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut juga tentang qaul tsabit, yusabbitullah, bila Allah mengisbatkan ataupun menguatkan orang Islam itu dengan apa Allah sebut dalam ayat yang terakhir yang untuk hari ni kita tengok ni. Dia kata apa? Dia kata yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah SWT menguatkan, mengisbatkan, maksudnya menguatkan, mengukuhkan bagi orang-orang yang beriman itu qaul, kata-kata yang sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Makna dekat sini di antaranya adalah para ulama mengatakan bahawa, ulama tafsir mengatakan bahawa ia adalah soalan yang pertama dekat dunia dia
kekal ataupun dia tidak mudah untuk terpesong dengan keimanan dia. Itu Allah dah jaga dia. Ada yang mengatakan bahawa itu adalah soalan di dalam kubur. Waqilah huwal masyhur, huwal qaul masyhur. Ada yang dikatakan bahawa kata-kata yang Allah mengukuhkan kata-kata qaul thabit itu, qaul yang kukuh itu adalah semasa soalan munkar nakir di dalam kubur. Itu sebab seperti mana yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan Ahmad bin Hanbal juga, dan beberapa kitab hadis yang lain juga daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikata apa? Al-muslim idza su'ila fil qabr, seorang muslim bila mana dia disoal di dalam kubur, syahida alla ilaha illallah, dia mengaku, dia bersaksi dan mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, yang layak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Fadzalika qawluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu Nabi kata, itulah yang dimaksudkan dengan Allah mengukuhkan bagi orang beriman dengan qaul, dengan kata-kata yang kukuh dan tetap di dalam kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Maksudnya itulah yang dimaknakan dengan ayat ini. Maknanya bila seorang Muslim itu disoal di dalam kubur, kita di antara benda yang kita takut sekali adalah soal di dalam kubur. Maksudnya kita dah duduk dekat dunia ni, dah mati dah, kadang-kadang kita mohon daripada Allah Ta'ala sempat bertaubat, sempat menghimpun amal, buat amalan yang baik dan sebagainya. Semoga kita berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan hati yang tenang. Dan selepas kita mati, antara perkara yang kita takut juga adalah soalan di dalam kubur. Soalan di dalam kubur sebelum kita dibangkitkan ke mahsyar dan segala bentuk penghakiman yang adil di hadapan Allah SWT. Maka di antaranya juga soalan dalam kubur. Maka kita doa daripada Allah SWT supaya Allah mengukuhkan dan orang kata apa, menguatkan kita berhadapan dengan mungkar nakir dalam kubur, seperti mana yang terdapat dalam hadis ini. Itulah qaul thabit fil hayati dunya wal akhirah. Dan mana juga di antara panduan yang Nabi bagi kepada kita sebagai seorang Muslim terhadap hak kita sebagai seorang Muslim kepada saudara kita Muslim yang lain, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di dalam Sunan Abu Daud daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi kata apa? Uthman bin Affan dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Bila mana Rasulullah SAW ni, bila mana seorang jenazah, seorang yang meninggal itu telah dikebumikan, telah selesai dah ke bumi, waqafa alaihi, Nabi pun berdiri, duduk sekejap, bukan duduk maksudnya berdiri dekat kubur itu. Dia kata apa kepada para hadirin? Dia kata istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Minta ampunlah kepada saudara kamu ini yang dah meninggal ini, yang dah dikebumikan ini, was'alu lahu tathbit. Mintalah kepada Allah SWT semoga dia ini ditetapkan keimanan dia, ditetapkan hati dia, ditetapkan untuk menjawab soalan mungkar dan nakir. Sebab apa? Nabi kata apa? Fa innahu al-an yus'al. Sesungguhnya sekarang ini dia itu sedang ditanya. Tengok bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajar bagaimana kita selepas kita menyelesaikan orang kata apa, pengkebumian jenazah dan sebagainya, siapa-siapa boleh berdiri dan bagi tahu, kata, tanya, minta ampun, berdoalah kepada si mati ini supaya Allah memberikan dia ketetapan iman, kepetahan lidah untuk dia menjawab soalan-soalan mungkar dan nakir. Sebab sekarang ini orang yang dah ditanam ini sedang ditanya oleh mungkar dan nakir. Kita mohon daripada Allah SWT, kita mohon kepada Allah SWT semoga kita ini ditetapkan iman kita, dipetahkan lidah kita untuk menjawab soalan mungkar nakir, dan semoga kita yang paling utamanya, semoga kita ni meninggal diambil nyawa oleh Allah SWT di atas kalimah tauhid, di atas keimanan kita kepada Allah SWT, dengan kehidupan kita sebagai kehidupan orang-orang yang soleh,
seperti kehidupan para sahabat, para anbiya dan para mursalin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar atas kesudian menyampaikan Ya, Allah sama-sama. melalui tadabbur surah Ibrahim itu tadi, antaranya dan perumpamaan, bagaimana perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan untuk kita mengambil ibrah darinya. Dan ucapan terima kasih buat para jemaah sekalian yang sudi meluangkan masa hingga ke akhir majlis ini, dan bagi menangguhkan majlis ini mohon Ustaz untuk tutup dengan tasbih kafarah. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.